Hai, saya daripada grup Bernier. Kita akan bincangkan tentang bab 1 pengeluaran, iaitu tajuk kecil dia kawalan kualiti. Sebenarnya kawalan kualiti ni apa? Kawalan kualiti ni didefinisikan satu proses memeriksa produk yang dihasilkan bagi memastikan kualiti produk menepati standard atau piawaian yang telah ditetapkan. After that, kita kena tahu kenapa kawalan kualiti ni penting. Fakta pertama dia dapat mengurangkan kos pengeluaran. Macam mana dia dapat kurangkan kos pengeluaran ni? Huraian dia melalui proses kualiti, bazar yang mungkin berlaku semasa proses pengeluaran dapat dikurangkan. Seterusnya, dapat menjimatkan masa dan kos pengeluaran. Fakta kedua dia pula, dia dapat mengelakkan liability produk terhadap pengguna. Macam mana tu? Dengan cara kawalan kualiti dapat mengurangkan kecacatan produk sebelum produk tersebut dipasarkan kepada pengguna, dan seterusnya firma dapat mengelakkan tuntutan liability daripada pengguna. Fakta ketiga pula, ia meningkatkan keyakinan dan kepuasan pengguna. Dengan cara produk kualiti dapat memberikan kepuasan kepada pengguna, seterusnya meningkatkan daya saing firma dalam pasaran. Fakta keempat, membentuk imej baik perniagaan. Huraian dia, kawalan kualiti akan mewujudkan imej yang baik dari pandangan pengguna. Ini membentukkan firma untuk tempoh jangka panjang, khususnya dalam pengurusan share. Of course kalau dah imej perniagaan baik, kita akan dapat banyak perhatian daripada pengguna yang boleh meningkatkan keuntungan syarikat kita. Seterusnya kita pergi kepada proses kawalan. Ada 4. Pertama, rancang. Kedua, buat. Ketiga, semak. Dan akhir sekali, tindakan. Macam korang boleh tengok kat sini, ada keterangan dia. First, plan. Do, study, act. Proses kawalan ni apa benda? Proses kawalan kualiti ni merupakan satu proses kawalan produk supaya mencapai satu tahap standard yang diterima pengguna. Proses kawalan kualiti dilakukan sepanjang proses pengeluaran, iaitu aktiviti rancang, buat, semak dan tindakan, macam yang saya cakap tadi, based on dia punya circle. Cuba baca sekitar. PDCA adalah 4 langkah yang sering digunakan dari syarikat sebagai alat kawalan dan penambahbaikan secara berterusan. Asal-usul PDCA ni dari mana? Asal-usul dia dipelajari oleh Dr. Walter Sheward pada tahun 1930 dan dikembangkan oleh Dr. Walter Edward Denny sehingga negara Jepun dalam sektor pembuatan, kemudian dikenali oleh The Denning Wheel. Pergi kepada rancang. Maksud rancang ni? Rancang ni untuk penambahbaikan operasi dengan mencari perkara yang tidak dapat diselesaikan, iaitu mengenalpasti masalah yang mencadangkan penyelesaian. Proses ini bermula dengan mengenalpasti masalah, memilih masalah, mendedifikasikan masalah, menyelesaikan masalah dan cadangan penyelesaian. Contoh dia sebagai perawatan kereta dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Kedua, do. Dan masalahnya do, buat. Melaksanakan cadangan seperti yang dirancang, melakukan perubahan yang dirangka dalam menyelesaikan masalah, pengeluaran kereta daripada skala kecil atau melakukan percubaan yang pertama. Tindakan ini dapat meminimumkan sebarang gangguan terhadap aktiviti rutin. Ketiga, semak. Mengukur pencapaian dengan membandingkan kedudukan sebelum dan selepas cadangan dilaksanakan. Periksa sama ada percubaan pertama bagi penyelesaian masalah, pengeluaran kereta atau perubahan yang dilakukan mencapai keputusan yang dikehendaki atau tidak. Teruskan membuat semakan untuk memantau kualiti kereta dan memesan kewujudan masalah baru. Last sekali, tindakan yang keempat. Ambil tindakan susulan bagi memastikan kaedah baru dilaksanakan dengan berkesan dan memberi hasil yang memuaskan. Pihak pengurusan mengambil tindakan pembetulan dan membuat penambahbaikan yang berterusan.
Melaksanakan perubahan bagi menyelesaikan masalah kualiti pengeluaran kereta pada tahap yang lebih besar jika percubaan pertama berjaya. Aktiviti ini perlu dibuat sebagai perubahan dalam kegiatan rutin. Untuk memastikan kejayaan pada perubahan yang besar ini, ia perlu mendapat kerjasama daripada pihak lain seperti jabatan lain, pembekal dan pelanggan. Dapat feedback daripada pihak-pihak tu. So, kita perlu buat tindakan untuk tambah baik bagi orang suku. Seterusnya saya akan pass dekat dengan Izzati. Pengurusan kualiti menyeluruh atau Total Quality Management (TQM). TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan, penambahbaikan secara berterusan, penglibatan semua orang, setiap bahagian dan proses dalam organisasi serta penyelesaian masalah secara berpasukan. Proses ini bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Melalui TQM, ciri-ciri budaya yang sedia ada akan diubah suai dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. Ciri-ciri itu meliputi sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan operasi, struktur organisasi dan sebagainya. Prinsip-prinsip TQM ialah tumpuan pada produk, proses dan aspek manusia. Prinsip TQM merangkumi seluruh operasi dan urusan dalam sebuah syarikat dengan memfokuskan kepada penghasilan produk yang berkualiti melalui proses kerja yang sistematik dan pengubahsuaian budaya dan amalan kerja yang cemerlang. Kedua, satu proses yang berterusan. TQM bukan merupakan satu program tetapi merupakan satu proses dan usaha berterusan bagi menyesuaikan dan memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan yang sentiasa berubah. Ketiga, penglibatan seluruh organisasi. TQM melibatkan setiap ahli dalam organisasi dari tahap pengurusan atasan sehinggalah ke peringkat pekerja bawahan serta pihak luar seperti pembekal dan pelanggan. Keempat, pendekatan kerja secara berpasukan. Setiap kaki tangan mempunyai kemahiran dan kepakaran yang berbeza mengikut bidang tugas masing-masing. Penggabungan kemahiran dan kepakaran dalam satu pasukan kerja akan menghasilkan idea dan output yang lebih berkualiti. Terakhir sekali, tumpuan kepada pelanggan. TQM fokus kepada pelanggan yang merupakan pihak yang akan membeli dan menggunakan produk sekaligus memberikan peningkatan kepada volume jualan syarikat. Standard pengeluaran The International Organization for Standardization (ISO). Standard pengeluaran merupakan satu ukuran yang konsisten daripada peraturan, garis panduan dan tindakan dalam menghasilkan sesuatu produk supaya kualiti produk tersebut boleh diterima secara bersama oleh pihak lain. International Standard for Organization (ISO) ialah sebuah badan bersekutu yang terdiri daripada banyak organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negara masing-masing. Kedua tujuan penubuhan ISO adalah untuk membolehkan satu standard antarabangsa dibentuk. Yang ketiga, badan ini menetapkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti sesebuah organisasi bagi membolehkan pengeluaran produk atau perkhidmatan menepati spesifikasi yang ditetapkan.